A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, saudara penonton yang beriman, kita bertemu lagi pada pagi ini dan kita masih lagi membicarakan tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tajuk kita pada kali ini menyambung siri yang lalu, iaitu 7 tips takwa. Seperti mana kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Abu Lais As-Samarqandi, iman kamu kepada Allah, takwa kamu kepada Allah dapat kamu perhatikan pada 7 perkara, pada 7 anggota kamu. Dan apa kata pada pagi ini, setelah kita mengetahui anggota kita yang pertama sekali ialah lisan, yang kedua ialah hati, melalui lisan dan hati ini kita dapat mengetahui apakah kita ini beriman kepada Allah ataupun tidak. Dan kita ikuti yang ketiganya, tanda kita bertakwa kepada Allah dapat kita ukur melalui anggota-anggota tubuh badan kita yang lain. Setelah lisan yang pertama, yang kedua hati, yang ketiga rasa-rasanya tuan-tuan dan puan-puan lah. Apa yang ketiga? Tanda takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang boleh kita lihat pada anggota kita. Yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan ialah pada pandangan mata kita. Adakah selama ini mata kita menggunakan untuk merenung ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ataupun mata kita ini kita memerhatikan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah? Justru itu, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mata mereka ini mereka tidak suka memandang makanan, minuman, perhiasan, perkara-perkara yang haram, tetapi mereka suka memerhatikan mata mereka ini untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, bila mereka melihat bulan, bila mereka melihat matahari, bila mereka melihat burung-burung yang berterbangan di udara, mereka kagum dengan kebesaran Allah. Malah ketakwaan mereka bertambah kental kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat saja apa yang berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kepada kita, di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga, salah seorangnya siapa ya tuan-tuan dan puan-puan? Salah seorang daripada sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga, siapa rasa-rasanya anak-anaknya? Lihat, anak-anak yang berada di depan ustazah dapat memberi jawapan yang tepat. Di antara salah seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberitahu di dalam sepotong hadis, kalau kamu masuk di dalam syurga, pintu mana sekalipun yang kamu masuk, segenap pintu syurga itu akan diseru nama Sayyidina Abu Bakar. Dan Sayyidina Abu Bakar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah pengikut Nabi yang pertama sekali masuk ke dalam syurga selepas baginda masuk ke dalam syurga. Tetapi walaupun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini dijamin masuk syurga, namanya diseru melalui segenap pintu syurga, apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini, apabila baginda melihat pokok, apabila beliau melihat pokok, Sayyidina Abu Bakar kata apa? Sayyidina Abu Bakar nampak ada orang potong pokok. Bila potong pokok, pokok ini menjadi kayu. Maka terdetik dalam hati Sayyidina Abu Bakar, alangkah baiknya kalau saya jadi pokok. Kerana bila saya jadi pokok, akan ditebang kayunya, habis. Saya tak perlu takut akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tak perlu takut lagi tentang api neraka. Lihat hebatnya keimanan dan ketakwaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika beliau melihat pokok yang ditebang menjadi kayu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini, apabila beliau melihat daun-daun kayu ataupun beliau melihat rumput, apa pula kata Sayyidina Abu Bakar? Bila Sayyidina Abu Bakar tengok rumput saja, terdetik dalam hati Sayyidina Abu Bakar, alangkah baiknya kalau saya jadi daun-daun kayu. Alangkah baiknya kalau saya jadi rumput. Riwayat hidup saya akan tamat sebaik sahaja kalau ada binatang yang memakan rumput ini. Kalau ada binatang yang meragut rumput ini, habislah riwayat saya. Saya tak perlu lagi fikir tentang soal jawab dalam kubur. Saya tak perlu fikir lagi apabila saya dibangkitkan
dibangkitkan daripada kubur, akan dikumpulkan di padang mahsyar, akan dihisab, akan dihitungkan ke manakah tempat saya, ke syurgakah saya ataupun ke neraka. Sedangkan Saidina Abu Bakar dia dah tahu dah tempatnya di dalam syurga, tetapi masih gentar, masih takut untuk dibicarakan, diadili di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, apabila Saidina Abu Bakar As-Siddiq ini, beliau melihat burung-burung yang berterbangan di udara, beliau melihat burung-burung yang berkicauan di udara ini. Apa kata Saidina Abu Bakar kepada burung ini? Wahai burung, seronoknya kamu. Kamu boleh makan, kamu boleh minum, kamu boleh berterbangan di udara, kamu boleh berterbangan di pokok, kamu boleh duduk di mana sahaja yang kamu suka. Tak perlu kamu takut tentang azab Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi saya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kesudahan saya nanti? Alangkah baiknya kalau saya juga menjadi burung seperti kamu, wahai burung. Tengok, rupa-rupanya Saidina Abu Bakar ini walaupun dia tahu Nabi dah bagi jaminan yang beliau ini akan berada di dalam syurga bersama dengan Rasulullah SAW, tetapi Saidina Abu Bakar ini takut lagi kepada dosa. Orang yang takut dirinya melakukan dosa kepada Allah, rupa-rupanya kita sedar kita banyak dosa kepada Allah, kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mata kita memandang perkara-perkara tadi, bertambah mantap keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah rahsia untuk kita meningkatkan taraf keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu di dalam Al-Quran, supaya kita manfaatkan tanda yang ketiga pada anggota kita, kalau kita beriman kepada Allah, pada mata kita, justru itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nur ayat 30 hingga ayat 31. Kita selalu dengar, kita selalu baca. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Waqul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ayat ini, ayat 30 untuk orang lelaki, ayat 31 untuk wanita yang beriman. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang lelaki yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kamu menundukkan pandangan mata kamu dan kamu memelihara kehormatan diri kamu, kerana ini adalah perkara yang paling baik untuk kamu. Itu untuk orang lelaki. Jadi orang lelaki, dia nak tunduk pandangan matanya, dia tak boleh tengok apa yang boleh tengok, apa yang tak boleh tengok. Demikian juga kepada wanita, apa yang boleh kita perhatikan dan apa yang tak boleh kita tengok. Nantikan jawapannya selepas ini. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, saudara penonton, kita bertemu lagi. Kalau tadi Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada semua lelaki yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tundukkan pandangan mata kamu, kerana dengan menundukkan pandangan mata kamu, kamu dapat menundukkan nafsu kamu juga. Dengan menundukkan pandangan mata kamu, kamu dapat merendahkan syahwat kamu juga, supaya kamu tidak melakukan kemaksiatan dan kemungkaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, apa kata Rasulullah SAW? Hendaklah kamu ini hanya pandangan pertama saja diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Nabi bagi tahu kepada kita. Pandangan yang pertama, kata Nabi, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kamu turuti pandangan yang pertama itu dengan pandangan yang kedua, kerana pandangan yang kedua itu akan merosakkan kamu, akan membinasakan kamu, akan menghancurkan kamu. Jadi jelas kepada kita melalui ayat yang saya baca dan hadis ini tadi, Allah larang melihat perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi kata pandangan kali pertama memang Allah ampun, tapi jangan kali kedua. Jadi maknanya kalau terpandang wanita kali pertama, Allah ampun, ya. Bila pandang kali pertama tu, astaghfirullahalazim, cepat-cepat. Supaya apa? Bila kita istighfar saja, sama itu dengan pandangan yang kedua. Tapi kalau dah pandangan kali pertama, alhamdulillahirabbilalamin, ya Allah, putihnya. Dia tengok pertama kali je. Tapi pertama kali itu bukannya sekali pandang siap macam kilat. Dia pertama kali ni maknanya macam kilat, siap, astaghfirullahalazim. Bukannya pandang kali pertama tu sampai setengah jam, ya. Alhamdulillahirabbilalamin, ini ciptaan Allah, ustazah, kalau tak tengok Al-Mubazzir. Bukan yang tu yang suruh kita tengok. Kita merenung ciptaan Allah, tengoklah lama-lama mana pun. Tetapi kita dah ada isteri. Kenapa isteri orang yang kita lihat? Kita dah ada isteri. Kenapa wanita yang bukan mahram kita yang kita lihat? Bila dah ada isteri, tengok isteri lama-lama. Jangan tengok wanita yang lain. Bila kita nak tengok wanita yang lain, cukup sekadar sekali pandang saja. Jangan diulang kali, kedua kali, ketiga dan seterusnya. Begitu
juga kepada wanita yang dah ada suami, tengoklah suami kita tu lama-lama, ya. Jangan tengok suami orang, jangan tengok lelaki lain yang bukan mahram. Dan inilah masalah yang datang kepada saya, ya. Bagaimana dah ada isteri dah, tapi terpaut dengan wanita yang lain. Dah ada suami dah, tapi terpaut dengan lelaki yang lain. Kerana apa? Kerana pandangan mata kita tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa memenuhi matanya dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan memenuhinya daripada api pada hari kiamat nanti. Justru itu, kita dah faham dah sekarang ini, nilai iman dan takwa kita diukur oleh Allah pada yang ketiga, pada pandangan mata kita. Justru itu, maka kita pandanglah segala perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ketiga. Kita lihat pula nilai takwa dan iman kita pada yang keempat, kata Abu Lais As-Samarqandi ini ialah kamu dapat lihat pada perut kamu. Astaghfirullahalazim, masya-Allah. Kita tak tahu, ya, rupanya perut kita ini menggambarkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Jadi sekarang ni bila ustazah sebut perut, ustazah tengok kat depan ustazah ni boleh nampak ni, walaupun TV ni boleh nampak ni, ya. Ramai pakat duk tengok perut masing-masing. Ustazah, perut saya borai ustazah. Iman ke tu? Perut saya boncit ustazah. Perut saya kempis ustazah sebab saya pandai kontrol makan, saya diet, saya slim ustazah. Adakah perut yang boncit, perut yang kembung, perut yang borai, perut yang kempis itu, adakah itu nilai iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebenarnya orang yang beriman kepada Allah, yang mantap keimanannya, yang dinilai pada perkara yang keempat pada perutnya ini, kata Imam Al-Ghazali ini, manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti. Kalau kita nak menjadi manusia yang dekat dengan Allah pada hari kiamat, bila dekat dengan Allah, dekat dengan syurga, dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata baginda, orang yang paling hampir dengan Allah pada hari kiamat nanti ialah orang yang paling kuat menahan laparnya dan orang yang paling kuat menahan hausnya. Lihat, kalau kita kawal makanan kita, minuman kita, kita tidak makan berlebih-lebihan, kita tidak minum berlebih-lebihan, kerana itu adalah merupakan racun hati. Dan orang yang paling rapat dengan Allah ialah orang yang tahu untuk mengawal makanannya dan minumannya. Saya teringat Luqmanul Hakim pada suatu hari, beliau menasihati anaknya. Kan Luqmanul Hakim ni selalu bagi nasihat dekat anaknya, ya. Jadi seorang ayah yang cemerlang akan meneladani seorang ayah seperti mana Luqmanul Hakim. Apa kata Luqmanul Hakim kepada anaknya? Wahai anakku, janganlah engkau banyak tidur, janganlah engkau banyak makan. Tapi hari ini kita memang banyak tidur, banyak makan, ya. Kita lihat apa bahaya daripada banyak makan dan banyak tidur ini. Kata Luqmanul Hakim, wahai anakku, jangan banyak makan, ya. Jangan banyak tidur. Barang siapa yang membanyakkan makan, barang siapa yang banyak tidur, sesungguhnya bila mereka bangkit pada hari kiamat nanti, mereka akan miskin di segi amal solehnya. Memanglah betul. Bila kita banyak makan, malas untuk melakukan ibadah kepada Allah. Bila kita banyak tidur, asyik tidur saja. Waktu mana kita berzikir kepada Allah? Waktu mana kita bangun tahajud? Waktu mana kita membaca Al-Quran kepada Allah? Benar kata Luqmanul Hakim, barang siapa banyak makan, banyak tidur, miskin amal soleh mereka ketika mereka dibangkitkan di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi banyak bijak pandai dan alim ulama menggariskan ada 7 bencana daripada banyak makan ini. Kalau perut kita tak jaga, rupanya bahaya daripada perut ini ada 7 perkara. Mudah-mudahan kita akan menjauhkan diri kita daripada bahaya perut 7 perkara ini. Yang pertama kata ulama, orang yang memenuhkan perutnya banyak sangat sampai dah sendawa dah dekat 10 kali dah tak berhenti-berhenti lagi. Sendawa tu dia bagi signal kat kita, tapi kita tak understanding, kita tak faham. Kita makan baru sepinggan, ya. Makan baru sepinggan saja, tiba-tiba dia bunyi kat kita. Dia bagi signal kat kita. Dia kata apa? Tapi kita buat je, kita buat tak faham je. Dia kata, berhentilah. Jangan makan banyak sangat. Jangan pulun banyak sangat. Tapi kita tambah jadi 2 pinggan. Bila tambah jadi 2 pinggan, kali kedua. Bila kali kedua, signal tadi tu, sendawa tadi tu, dia kata apa kepada kita? Awak ni tak reti bahasa ke? Dan suruh berhenti, yang koma pergi tambah. Tu apa kebendanya? Kemudian kita makan, tambah jadi 3 pinggan. Bila tambah jadi 3 pinggan, dia bunyi panjang sikit. Last warning dia bagi kita, memang huduh benarlah bunyi sendawa ni. Last warning dia kata apa kat kita? Awak nak mampus? Memang nak mampus lah tu, ya. Jadi bila sendawa tu, ingat dekat saya, ingat sendawa, dia bagi warning kepada kita. Sebab apa? Sebab bila perut dah penuh dah, yang pertama sekali, hati akan menjadi keras. Bila hati menjadi keras, kita tanya, kenapa ni duit dah banyak dah? Ya, kereta dah 4-5 biji dah, rumah
dah dekat 10 biji dah, rumah sewa pun dah ada. Kenapa tak pergi Mekah ni? Kenapa tak naik haji? Ustazah, saya belum dapat seru lagi. Saya belum dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tak dapat hidayah. Hidayah ini Allah akan bagi kepada sesiapa saja asalkan hatinya bersih, hatinya terbuka untuk mendapat sapaan daripada hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada 6 perkara lagi yang menyebabkan bahaya daripada perut yang penuh. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu apakah 6 bahaya tersebut, jangan ke mana-mana. Kita nantikan jawapannya selepas ini, insya-Allah. Alhamdulillah, kita sambung kembali tentang 7 perkara ataupun 7 bahaya akibat daripada perut yang penuh. Yang pertama sekali, hati keras. Yang kedua, kata para ulama, ialah malas untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ialah, bila perut penuh, apa jadi pada mata? Mata mengantuk. Bila mata mengantuk ni, ya Allah, depan TV pun dia boleh tidur juga. Dia tak kira dekat mana, dalam ceramah ke, atas bas ke, dalam komuter ke, dalam teksi. Semua dia boleh tidur. Sebab apa? Asal daripada perut yang penuh, malas untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, bahaya daripada perut yang penuh ini ialah akibatnya bila kita makan banyak-banyak. Rupanya makan banyak bukan bertambah kuat, tetapi bila makan banyak bertambah lemah, kurang bertenaga. Bila kurang bertenaga, malas untuk melakukan ibadah kepada Allah. Yang keempat, bila perut dah penuh sangat, kata ulama, lemah fahaman kamu, payah untuk kamu mendapat ilmu pengetahuan. Kalau anak-anak pergi sekolah, cikgu ajar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kita tak boleh ingat apa yang pensyarah kita ajar. Kita tak boleh ingat apa yang cikgu kita ajar, mak ayah kita pesan tak boleh. Orang ceramah pun kita tak boleh masuk. Sebab apa? Sebab banyak sangat perut ini kita memenuhkan dengan makanan. Akhirnya lemah fahaman kita, lemah IQ kita, mudah untuk kita ini lupa apa yang kita pelajari. Yang kelima, orang yang banyak sangat memenuhkan perutnya dengan makanan ini ialah kurang kebijaksanaannya. Maknanya tak apa, nak cerdik sikit lah. Sebab makan banyak. Jadi kalau nak cerdik, kurangkan makannya. Sederhana saja. Yang keenam, akibat daripada perut yang penuh ini ialah kurang simpati pada orang yang lemah. Ialah perut kita saja yang kenyang. Bila kita banyak kenyang sangat, kita kurang simpati kepada orang yang lemah. Tengok, kenapa Allah suruh kita berpuasa? Tak lama lagi kan nak puasa. Allah suruh kita berpuasa sebab bila perut kita kosong, kita tak makan, kita tak minum, kita kesian ke anak yatim. Itu yang bila bulan Ramadan, ya Allah, banyak kita tolong orang miskin, anak-anak yatim, panggil buka puasa dekat hotel dan sebagainya. Sebab apa? Ada simpati. Kerana apa ada simpati? Kerana perut yang kosong. Itu yang keenam. Yang ketujuh, orang yang banyak sangat memenuhkan perutnya dengan makanan ini, dia sayang untuk menghulurkan bantuan kepada orang yang memerlukan. Sebab apa? Sifat tamak ada di dalam dirinya. Justru itu Rasulullah SAW telah bersabda, jauhilah oleh kamu daripada banyak makan, kerana banyak makan ini akan ada 3 bahaya juga untuk kamu. Tadi ulama kata, sekarang Nabi yang sebut. Pertama, kata Rasulullah SAW, orang yang banyak makan akan merosakkan tubuh badannya. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, orang yang banyak makan akan mewarisi penyakit. Kalau negara-negara yang lain, mereka meninggal dunia kerana tak cukup makan. Tapi hari ini ramai yang sakit tergantung dekat hospital dan sebagainya. Syarat. Sebab apa? Sebab terlebih makan. Terlebih makan, banyak penyakit darah tinggi, kencing manis lah. Macam-macam ada penyakit, ya. Itu kata Rasulullah SAW. Yang ketiga, kata baginda, orang yang banyak makan ini malas untuk melakukan solat. Justru itu Nabi menyarankan kepada kita, bersederhanalah kamu di dalam semua perkara, termasuk di dalam makanan, termasuk di dalam minuman, kerana bersederhana ini akan membawa kepada kebaikan dan akan menghindarkan daripada sifat yang boros. Itu tanda takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada anggota kita yang keempat. Yang kelima, nilai iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat dilihat pada yang kelima ini, pada kedua tangan kita. Rupanya tangan kita ini dapat menyumbangkan nilai iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang beriman kepada Allah, mereka tidak akan menggunakan kedua tangan mereka ini untuk melakukan maksiat kepada Allah. Mereka yang beriman kepada Allah akan menggunakan kedua tangan mereka ini untuk melakukan ketaatan kepada Allah, untuk melakukan ibadah kepada Allah. Kedua tangan mereka ini ada masa pegang tasbih, berzikir kepada Allah. Ada masa membuka helaian-helaian Al-Quran, membaca ayat suci Al-Quran. Kedua tangan ini ada masa untuk memberi sedekah, untuk memberi bantuan kepada orang yang lain, untuk membantu jiran tetangga, anak yatim, ibu tunggal, saudara mara dan sesiapa sahaja yang berhajat kepada bantuan. Dan orang yang bertakwa kepada Allah, mereka tidak akan menggunakan kedua tangan mereka ini untuk mencuri, untuk meragut, untuk membunuh orang, untuk membuli, untuk memukul, untuk menendang. Mereka tidak akan menggunakan kedua tangan mereka ini untuk menjamah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak akan memegang
tubuh badan yang diharamkan oleh Allah. Kerana apa? Kerana nilai iman dan takwa kita dapat dilihat daripada kedua tangan kita. Kedua tangan yang selalu mengangkat takbir untuk menyebut Allahu Akbar, untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, nilai iman dan takwa kita, kata Abu Lais As-Samarqandi, dapat dilihat pada langkah kakimu. Kedua langkah kaki kita ini, kalau kita beriman kepada Allah, hanya akan melangkahkan kaki untuk berjalan ke tempat-tempat ibadah, untuk berjalan ke tempat-tempat yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua langkah kaki kita ini tidak akan berjalan untuk menujukan ke tempat maksiat. Kedua langkah kaki kita ini tidak akan melangkah ke tempat yang sunyi dan gelap gelita untuk melakukan perzinaan, untuk melakukan sumbang mahram, untuk terlibat dengan dadah dan sebagainya. Tidak akan melangkah kaki kita ke arah tempat-tempat maksiat, ke arah untuk melakukan perkara-perkara yang melalaikan kita daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita nak guna kaki kita ini ke jalan Allah. Jadi Nabi bagi motivasi kepada kita, Nabi bagi semangat kepada kita sesuai dengan motivasi pagi kita pada pagi yang indah dan ceria ini. Apa kata Nabi? Basyiru lil masyaina fi zulami ila al masajidi bin nuri tammi yaumal qiyamati. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, berilah berita gembira kepada orang yang melangkah kedua kaki mereka ini ke rumah Allah, ke masjid ini, atau berjalan di waktu malam hari ini dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat nanti. Apa maksud daripada hadis ini? Maksudnya Allah suruh Rasulullah beri kabar gembira kepada orang yang berjalan di waktu malam, kepada orang yang mengatur kakinya untuk menuju ke rumah Allah dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat nanti. Allah nak bagi tahu kepada kita, barang siapa yang mengantur kedua langkah kakinya ke rumah aku, ke masjid ini, di hari akhirat nanti Allah akan memancarkan cahaya ke wajah mereka dengan cahaya yang sempurna. Bukan cahaya separuh saja, bukannya atas bercahaya, bawah gelap, atas putih, bawah hitam. Bukannya bulan separuh saja, tapi bulan yang mengambang, bulan yang penuh. Ini tanda orang yang mengatur langkah kaki mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pastikan tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak yang dikasih sekalian, ayah-ayah, ibu-ibu, galakkanlah anak kita, terutama sekali anak kita yang masih kecil, yang dah memayis tahu beza mana buruk mana baik. Anak kita yang di peringkat remaja ini, biarlah mereka membanjiri ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Bukan anak remaja kita ini membanjiri ke tempat-tempat maksiat, tapi biarlah mereka ini membanjiri ke rumah Allah, kerana di antara salah satu golongan manusia yang akan mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa taala ialah rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid. Orang lelaki ataupun orang perempuan yang hati mereka ini tergantung kepada masjid. Tergantung tu maknanya apa? Kenapa tak sebut terikat? Kenapa sebut tergantung? Tergantung tu ibarat macam dekat masjid ada kipas, ada lampu. Dah habis-habis semayang dah, kita bawa balik ke kipas tu sama. Dah habis semayang ya, nak bawa kipas bawa balik nak bawa lampu balik. Tak boleh bawa balik. Dia tergantung, dia terikat. Jadi orang yang tergantung hatinya ke masjid, dia balik rumah, dia teringat lagi nak datang ke masjid. Dia balik rumah, dia rindu lagi nak datang ke masjid. Dia pergi kerja, malam ni dah habis kerja, saya nak datang ke rumah Allah. Ini di antara golongan manusia yang akan mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Jadi pastikan kaki kita melangkah ke tempat yang diredai oleh Allah. Dan yang terakhir sekali, nilai iman kita, nilai takwa kita, kata Abu Lais As-Samarqandi, dapat dilihat pada ketaatan kamu. Jadi maknanya kalau kita taat kepada Allah, buat apa yang Allah suruh, meninggalkan segala kemaksiatan dan kemungkaran kepada Allah, itu adalah tanda kita beriman kepada Allah. Akhirnya kalau 7 tanda ini, 7 anggota ini tersemai dengan bibit-bibit ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita akan dapat apa? Kalau ada 7 perkara ini, bukan kita tak dapat apa. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melakukan 7 ketaatan ini dengan 7 anggotanya, innal muttaqina fi jannatin wa uyun, sesungguhnya mereka inilah adalah orang yang bertakwa, akan aku masukkan mereka ini ke dalam kebun-kebun dan mata air syurga. Kebun yang kita rasa sejuk mata memandang, yang banyak pokok di dalamnya, mata air yang airnya amat melazatkan. Mudah-mudahan dengan 7 nilai takwa dan iman ini, 7 anggota ini, kita semua insya-Allah akan dimasukkan ke dalam syurga yang ada kebun dan mata-mata air insya-Allah. Wa ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.